والسلام على الكرام وأصحاب الرضوان الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifada wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ni untuk kita sambung kuliah kita lah dalam suasana COVID ni, kan? Jadi kita ikutkan, kita dibenarkan kan kuliah Maghrib Maghrib sahaja, subuh tak dibenarkan lah. Subuh di-hold-kan dahulu, kemudian program-program siang pun di-hold-kan. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung hadis kita di muka surat 335. Hadis ke berapa? Hadis 30 lah. Hadis 30. Hadis 30 berkenaan dengan hudud itu kan? Betul tak? Hudud. Baik, insyaAllah. Baik, ada yang kita boleh simak lah. Hadis 30 sampai baris. Okey, perkara-perkara yang mengenai hukum Allah Ta'ala. Perkara-perkara yang mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkara lah. Pertama, dia ada alif, ba. Ada alif pertama, kedua, ketiga ada belakang tu kan. Kita lihatlah satu-satu insya-Allah. Baik.
Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darin amin. Kita lihat perkara yang mengenai hukum-hukum Allah Ta'ala. Pertama, bahagian hukum Allah. Rasulullah SAW menerangkan pada hadis tersebut bahagian hukum-hukum Allah, iaitu pertama, hukum yang difadukan Allah Ta'ala atau yang diwajibkannya yang tiada boleh disia-siakan. Pertama, hukum yang difardukan. Dengar ke tu? Dengar. Hukum yang difardukan Allah Ta'ala atau yang diwajibkannya yang tiada boleh disia-siakan. Inilah yang dikatakannya dalam sabdanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa fardu. Itu yang dalam hadis tadi. Contohnya dalam hadis itu kan, yang daripada Abi Sa'lab Al-Khusani Jursum bin Nasir tu, kan dia kata inna Allah Ta'ala farada faraid. Inna Allah Ta'ala farada faraidah fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan segala fardu, maka janganlah kamu menyia-nyiakan. Kan, janganlah kita mensia-siakan. Maka janganlah kita sia-siakan, sebab kalau kita sia-siakan nanti sudah tentu ada balasan lah. Fardu, mana fardu? Mana nak tak nak kena buat lah. Benda fardu sama benda wajib. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'li, satu benda yang diberi pahala bila kita buat, wa yu'aqabu ala tarkih, dan diseksa apabila ditinggalkan. Jadi nak tak nak kena buat lah. Cuma fardu ni ada pecahan dia. Dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau bab solat ni fardu ain lah. Bab kifayah, fardu kifayah mana? Contohnya menguruskan jenazah. Orang meninggal dunia kan. Sekarang ni pula ada lah tambahan meninggal dunia kerana COVID. Bila COVID pula, adalah dia punya SOP dia pula, cara nak menguruskan jenazah tu. Yang menguruskan jenazah tu terpaksa lah pakai sarung lah, tu lah, inilah, macam-macam kan. Boleh pun menguruskan jenazah tu. Kalau dulu orang sibuk, kalau orang kena HIV, meninggal dunia kena HIV kan. Sekarang ni bukan HIV aja, COVID banyak pula meninggal kan. Baik. Jadi yang difardukan Allah Ta'ala itulah yang diwajibkannya dengan dalil syarak menurut keterangan kitabnya atau sunnah rasulnya atau ijma' atau dari kaedah-kaedah hukumnya. Hukum yang difardukan itu wajib dipatuhi menurut asalnya dan dilarang mensia-siakannya dengan ditinggalkannya atau dikeluarkan daripada masa yang telah ditetapkan. So dilarang kita mensia-siakan. Jangan kita ambil kata ambil sembrono lah, apa ambil lekeh lah. Benda dah fardu, mana nak tak nak kena buat. Kau sihat ke tak sihat ke kena buat. Cuma macam perempuan dia ada uzur kan, dalam buat solat lah. Buat solat dia ada uzur, buat puasa pun ada kelonggaran pada perempuan. Pada lelaki orang jantai. Orang jantai tak ada uzur dah, kan? Nak tak nak dia kena buat. Kalau tak sihat, kalau boleh tak boleh berdiri, duduk. Kalau dia duduk, baring. Kalau dia boleh, syarat kan. Mana nak tak nak kena buat. Baik. Yang kedua, hukum yang dihadkan Allah Ta'ala atau yang telah ditetapkan yang juga tiada boleh dilampaui dari ketentuannya. Yang kedua, hukum yang dihad Allah Ta'ala atau yang telah ditetapkannya yang juga tiada boleh dilampaui daripada ketentuan Allah Ta'ala tadi. Seperti mana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah menetapkan berapa hudud, maka janganlah kamu melampauinya. Allah Ta'ala telah menentukan beberapa hudud. Dalam fiqh dia satu bab namanya bab hudud. Ada bab jinayat, bab adud. Hudud tu lah yang termasuklah hukum hudud lah. Dia ada maqasid syariah tu.
Kan? Hudud ni difardukan kerana dia ada tujuannya kerana nak melihara 5 perkara dulu. Nak jaga 5 perkara, kan? Pertama, nak jaga akal. Yang kedua, nak jaga agama. Yang ketiga, nak jaga keturunan, kan? Yang keempat, nak jaga mal, harta, kan? Yang kelima, nak jaga apa? Kehormatan lah. Kehormatan diri. Nak jaga kehormatan diri. Itu dikatakan maqasid syariah tu. Maqasid syariah. Dalam bab qabid ni, kan, antaranya ialah menjaga apa? Menjaga nyawa lah. Menjaga nyawa tu lagi. Maqasid syariah menjaga nyawa. Pertama, menjaga akal. Menjaga akal. Yang kedua, maqasid syariah ialah menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga agama. Tak. Yang keempat, menjaga mal, harta. Yang kelima, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Itu dia tujuan maqasid syariah tu. Okey. Jadi hukum Islam tu dia akan meliputi kepada 5 perkara tadi lah. Yang pertama tadi menjaga akal. Itu sebabnya orang minum arak kena tindakan. Orang minum arak kena tindakan dia, rotan. Contohnya kalau zaman Rasulullah tu 40 kali rotan. Pada Zainal Umar tu selap saya 80 kali rotan. Jadi rotan sebab apa? Nak jaga akal kita. Nak jaga akal supaya jangan minum benda memabukkan. Yang kedua, maqasid syariah ialah menjaga keturunan. Mana orang berzina di rotan lah. Kalau dah kahwin maka direjam. Kalau belum kahwin maka dia rotan 100 kali rotan. Kenapa? Nak jaga keturunan manusia ni supaya jangan bercampur aduk lah. Yang haram, tak haram, kan? Baik, kemudian yang ketiga, menjaga keturunan, nyawa, akal, keturunan. Yang ketiga, menjaga apa? Harta tadi, kan? Okey, yang ketiga menjaga harta lah. Maknanya orang mencuri maka naklah dipotong tangan. Orang mencuri maka naklah dipotong tangan dia kalau cukup kadar dan nisab dia. Kemudian yang keempat, yang kelima, iaitulah menjaga harta, menjaga nyawa. Menjaga nyawa maknanya orang kalau dia membunuh maka dibalas bunuh lah. Anak orang tak boleh membunuh sesuka hati. Sesuka hati tak boleh bunuh. Sebab apa? Kita nak menjaga nyawa. Dalam bab COVID ni, kata ulama, jadi kenapa kita buat SOP ni? Dulu tak ada sibuk cerita SOP dah. Bila COVID ni, kejap SOP. Kejap SOP kan. Hari ni SOP lain, besok lain pula, lusa lain pula. Dah apa tukar-tukar SOP. Kadang kita pun confuse dah. Masa tu nak pakai, kan? Okey, jadi nak jaga nyawa dia tadi. Macam tu. Lepas tu, yang last apa? Last sekali. Hormatan diri. Dia ada 5 tadi. Pertama, menjaga keturunan. Yang kedua, pertama menjaga akal. Kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga agama. Satu lagi, menjaga agama tu. Agama tersebut tadi. Menjaga agama maknanya kalau orang murtad maka naklah dibunuh. Kalau ikut hukum Islam lah. Man badala dinuhu faqtuluhu. Barang siapa yang menukar agamanya maka naklah dibunuh. Maknanya menjaga agama. Yang kelima tadi, yang keempat, iaitulah menjaga harta. Menjaga harta. Mana orang mencuri, kena ambil tindakan dia. Kemudian yang keempat, yang kelima, last sekali, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Harta tak? Harta, nyawa, itulah. Mana ada 5 perkara tadi lah. 5 perkara tadi, itu tujuannya maqasid syariah tu. Tujuan syariat itu diadakan
Terutama dalam bab hudud. Dalam bab tadi hudud tadi 5 perkara tu yang kena nak jaga tu. Jadi kedua, hukum yang dihad Allah Ta'ala atau yang telah ditetapkannya yang juga tidak boleh dilampaui dari ketentuannya, seperti mana disabdakan oleh baginda Rasulullah, Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa hudud, maka janganlah engkau melampauinya. Hudud mana had lah. Had tu mana. Hudud ni jamak daripada haddun. Haddun, haddani, hudud. Haddun, haddani, hudud. Satu had, dua had, beberapa had, beberapa batasan. Macam kalau baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyutun banyak rumah, buyutun banyak rumah. Itu biasalah kalimat bahasa tu. Jadi menurut pendapat ulama bahawa pengertian hudud di dalam hadis tersebut mengandungi dua pengertian. Pertama, hudud dengan arti membatasi hukum yang dilarang, melangkahinya atau melampaui daripadanya dengan melakukan sesuatu yang menyalahinya atau beberapa yang dilarang. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala, tilka hududullah, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun. Maksudnya yang demikian itu ialah batasan hukum Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Fala ta'taduha wa man yata'adda hududullah, barang siapa melampaui, melanggar batasan hukum Allah, maka mereka ialah orang yang berbuat hina, ya fa ulaika humuz zalimun. Okay, ayat ni berkenaan apa sebenarnya? Ni ujung ayat ni. Ni ujung ayat. Pangkal ayat dia apa? Ayat ini berhubung dengan talak. So maknanya ayat ni dia ada pangkal dia tu. Saya pun tak ingat pangkal ini. Kalau tuan-tuan rajin lihatlah surat Baqarah, surat Al-Baqarah 229. Ayat surat Al-Baqarah 229. Okey, tak apa, saya buka ajak supaya ada Quran kat sini. Dua sembilan maknanya juz berapa tu? Juz 3 rasanya. Kan? Tu tak? Juz 3, juz 2. Juz 2 tak? Pasal 9 221 228. Okey, 229 ayatnya panjang. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala juna 'alaihima fima iftadat bih. Tilka hududallah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Panjang ayat ni. Disebut apa maknanya lebih kurangnya ni? At-talaqum maratan. Talak yang boleh rujuk tu 2 kali. Talak yang boleh rujuk 2 kali. At-talaqum maratan. Fa imsakum bil ma'ruf, sama ada kamu nak menahan dengan cara baik perempuan tadi, au tasrihun biihsan, ataupun nak lepaskan dia dengan cara baik. Sama ada kamu nak menahan, mana nak rujuk balik, nak merujuk semula, ataupun tasrihun biihsan, ataupun nak lepaskan. Teruslah, terus berpisahlah. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuna syai'a. Dan tidak halal bagi kamu bahawa kamu mengambil daripada sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya perempuan. Maknanya contoh mas kahwin dah bagi. Illa kecuali ayu yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali bahawa kamu takut oleh keduanya bahawa tidak mampu untuk mendirikan hududallah, batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bahawa keduanya takut untuk melanggar batasan hukum Allah. Itulah bukan maksudnya. Jadi ayat ni berkenaan dengan pasal talak lah. Talak. Sebenarnya talak ni pun termasuk dalam hudud Allah juga. Termasuk juga dalam bab hudud Allah. Hudud. Bab talak. Kenapa?
supaya kalau mana-mana lelaki, kalau dia dah mentalak isterinya, kan, dah habis iddah, tak boleh rujuk kan? Kenalah akad nikah yang baru. Dah habis iddah ataupun dah jatuhkan talak lebih daripada 3 kali, ataupun talak 3 teruslah, ataupun dah lebih 3 kali dah talak. Kau jom menalak aja. Kau jom menalak aja kan. Bini ya. Jadi mana tak boleh lah dia bersama semula. Apalagi kalau talak 3 kan, mestilah dengan mana kenalah dia berkahwin, perempuan tu kahwin dengan orang lain dulu kan. Macam tu. Tak kahwin orang lain, yang suami yang kedua tu menceraikan dia, dah habis dah, boleh bersama semula, boleh. Kalau tidak kan haram lah benda tu, zina lah. Dah talak 3, lepas tu nak bersama semula kan, sedangkan tak ada kena buta kan, haram lah hukum dia. Macam tu. Ataupun talak 2 tapi bersama semula, tak ada rujuk, tak ada cakap rujuk apa-apa. Tertiba bersama semula kan, tertiba ya ajak bermalam balik, tapi dah cerai talak 2 tadi. Nampak? Tak ada pun kata rujuk, walaupun dalam iddah patutnya kena cakap lah rujuk semula. Dia 2 orang rujuk pun tak apa, yang penting waras lah masa tu, keadaan waras menyatakan benda tu, ya. Jadi ayat ini berhubung dengan talak, iaitu talak naklah dilakukan dengan baik. So kalau nak talak tu talak dengan baik lah. Mana talak 1, talak 2. Bongih macam mana pun talak 1 atau talak 2, jangan talak 3. Ada yang kan talak 30. 30 talak kan, tu bongih betul tu. Saya talak engkau dengan talak 30, tu bongih benar kan? Macam tu. Baik. Jadi kalau ikut pada adab kan, talak pun mesti talak 1, talak 2. Adab kita lah, bongih macam mana pun, sebab nanti takut menyesal. Sebab ada yang gila talak, faham kan, gila talak kan, dia dah lepas talak 3, lepas tu dah apa dia, moyan, istilah kita moyan kan. Lepas tu dah moyan, masih ingat bini dia. Bini kata tak boleh, dia talak 3 boleh. Dia nak juga. Tu yang kadang jadi gila tu, cakap seseorang ataupun telanjang bulat, puluh kering kedai baru kan. Lepas tu menyanyi lah dia kan. Dia dah gila, dah tak betul otak. Baik. Kemudian seterusnya, ini adalah antara batas hukum Allah yang tidak boleh dilanggar atau dilampaui. Kerana barang siapa yang berbuat demikian itu, rujuk kepada isterinya dengan cara tidak sopan. Ada juga yang rujuk sudah dengan isteri dengan cara tidak sopan, atau melepaskan dengan cara yang tidak baik, atau mengambil isterinya dengan pemberian yang tidak diizinkan oleh syarak, maka ia berarti orang yang berbuat penginayaan. Dia dah buat inayah. Mana kalau nak baik semula pun ada dia punya prosedur dia. Nak berdamai balik pun ada cara prosedur dia kan. Tak boleh melontok-lontok je. Kalau orang tu ya, masing-masing isteri pun ada keluarga dia, isteri pun ada adik-beradik dia, ada mak ayah Ada orang tu bila dah kahwin tu, dia pukul isteri dia, asah pukul sampai cedera, capai lebam-lebam dan sebagainya. Kalau dalam perkara ni berlaku, isteri ada hak lah. Kan isteri dia waktu akad nikah, kan suami baca lafaz taklid. Waktu akad nikah, suami ada baca lafaz taklid, mana aku janji kena bagi nafkah. Jangan hilang tanpa khabar berita. Lepas tu jangan pukul isteri, jangan dengan benda yang boleh mencederakan tubuh badan dia. Kalau seandainya benda itu berlaku, maknanya dah berlaku pelanggaran taklid dah. Isteri ada hak lah buat pengaduan ke mahkamah. Mahkamah pun dia tak boleh tiba-tiba terima je kan report isteri tu, aduan dia.
Suami, mahkamah pun panggil suami panggil suami, betul tak benda ni berlaku, ya ke tidak. Kalau benar benda tu berlaku, ada bukti benda tu berlaku, ada mesej yang disimpan, ada gambar yang dirakam, ada report polis, ada laporan doktor kan, dan sebagainya, mana benda tu terbukti lah, maka mahkamah boleh perintah untuk jatuh talak lah gitu. Sebab apa? Pelanggaran taklid. Aku janji waktu akan nikah tu dah dilanggar oleh suami. Faham kan? Gitu. Baik. Jadi kalau nak ambil seorang perempuan, ambil dengan cara baik. Kalau nak lepaskan perempuan itu, lepaskan dengan cara baik. Kemudian B, hudud dengan erti hukuman seksa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kadarnya untuk mencegah dari berlakunya lagi suatu kejahatan atau maksiat yang dihukum itu. Hukuman ini hendaklah dipatuhi, tidak boleh dilampaui daripada batasan yang telah ditentukan itu. Menurut istilah fuqaha atau ulama fiqh, hukum ini disebut hukum hudud atau had. Lalu dikatakan had zina dengan direjam. Nampak? Had zina direjam. Had curi potong tangan. Had minum arak dengan pukul. Kenapa berlakunya had zina? Arti yang maqasid syariah tadi, kerana nak jaga keturunan. Kenapa adanya had curi? Had curi, balasan orang mencuri, dia potong tangan kerana nak jaga mal, harta. Kenapa ada hak orang minum arak dipukul? Kayak minum arak kerana nak jaga akal manusia. Sebab kalau akal manusia tak waras, macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Arti yang banyak aksiden, langgar orang, mampus kan, mampus mati, sekeluarga mati, seberanak kan, satu keluarga mati, anak beranak mati, satu kereta mati. Sian kan. Sebab apa? Gara-gara pembantu mabuk lah kan. Orang mabuk dia kan kira, kalau mabuk tengoklah kalau dia buat kereta tu macam mana, melawan arus pun boleh dia. Dulu mana ada kes-kes melawan arus kan. Sekarang ni banyak kes-kes melawan arus. Kita pula terpaksa mengelak pula. Terpaksa gelak. Jalan kita tu dia masuk pula jalan kita kan. Laju pula tokan minyak tu. Kotak kita tak elakkan, kita lah tak tahulah ke mana kita kalau kita tak elakkan. Sudah tentu ke ICU kan. Baik. Hukum had ini sekiranya dilaksanakan, naklah menurut kadar hukum yang telah ditetapkan pada asalnya, tak boleh dilampaui. Naklah menurut kadar hukum yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini ada kejadian dalam sejarah yang menerangkan tindakan Khalifah Sayyidina Umar. Ni kisah Umar. Kisah Sayyidina Umar menghukum orang yang minum arak sebanyak 80 kali sebatang. Padahal semasa Rasulullah SAW dan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, hukuman tersebut tidaklah banyak tu. Ia hanya sebanyak 40 kali je. Jadi kalau pada zaman Rasulullah dan pada zaman Abu Bakar 40 kali rotan je. Bila Sayyidina Umar 80, naik pula 80. Macam mana tu? Boleh tak boleh? Kita tengok tindakan Khalifah Sayyidina Umar ini tidaklah merupakan suatu perbuatan melampaui yang dilarang tindakannya. Jadi tindakannya adalah sesuai dengan keadaan zamannya, di mana saat banyak didapati orang yang berani minum arak secara berleluasa. Sekiranya tidak diberatkan hukuman, tentulah mereka terus-menerus dalam keadaan ini itu, dan berikutnya akan terjadi segala macam kejahatan. Makna Sayyidina Umar ni dia buat benda tu, dia tengok pada
suasana keadaan lah semasa-masa itu. Boleh tak di-upkan lagi upkan lagi. Itu juga kalau contohnya orang melanggar memandu ketika baru kan. Jadi boleh benda tu kalau sana kita tak berteras, akan banyak lagi melanggar. Jadi kerajaan pun upkan lah, naikkan lah dia punya kadar tu. Juga macam kes COVID ni 1,000 kan denda kan, 1,000. Kalau sana benda ni masih lagi berlaku di tempat awam, jadi kerajaan dia boleh naikkan lagi, mungkin 2,000 lah. Tak pakai mask 2,000. Dan tak doge lagi, mungkin 3,000 pula. Doge lah kan. Masalahnya itulah, bila orang susah lah, orang tak berduit, kono pula cas 3,000 tak pakai mask, macam norak kan. Habislah duit, apa dia punya duit bantuan habis semua, bayar duit COVID je lah. Baru dapat duit bantuan, baru dapat duit prihatin, ataupun baru dapat duit sinar. Baru dapat duit sinar dah kena tanda pula. Air sinar dah bayar tanda pula dah. Salah siapa kan? Itu. Baik. Jadi penambahan hukuman itu adalah menurut keputusan yang teliti daripada ijtihadnya yang betul dan benar. Hal ini pernah dikawal oleh Khalifah Sayyidina Ali sendiri dengan menyatakan bahawa penambahan hukum itu ataupun tidak adalah menurut sunnah, kerana Rasulullah SAW memerintahkan supaya mengikuti dua khalifah yang mulia, iaitulah Abu Bakar dan Umar. Nampak? Nabi pernah kata, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alayya bin nawajid tamassaku biha. Maksudnya, naklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi walaupun pada zaman Nabi tak buat, tapi benda itu berlaku pada Sayyidina Umar. Jadi Nabi kata kena ikut. Kerana ini sahabat-sahabat dijamin syurga. Ada 10 sahabat dijamin syurga. Termasuklah yang 4 khalifah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan Nabi pun cakap itu jamin syurga kan. Jadi tak nak kena ikut lah. Walaupun zaman Nabi tak ada. Tidak dalam bab sembahyang tarawih. Bab sembahyang tarawih, Nabi tak ada buat sembahyang tarawih secara berjemaah. Dia buat sembahyang tarawih jemaah pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar. Dan Umar kata kan, sebaik-baik bid'ah haza, sebaik-baik bid'ah bi'sal bid'ah haza, sebaik-baik bid'ah ialah ini, sebaik-baik bid'ah ialah ini. Inilah sembahyang 40 sembahyang secara berjemaah tu. Walaupun dalam kategori bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Dia ada dua pembahagian bid'ah, bid'ah yang sesat dan bid'ah yang tidak sesat. Bid'ah yang boleh kita terima dan bid'ah yang tak boleh kita terima. Boleh tuan masuk insya-Allah? Belum? Okey. Kita ada tahlil tadi permintaan tadi. Kemudian yang ketiga, hukum yang diharamkan Allah Ta'ala secara tegas yang disebutkan dalam kitabnya dan hadis Rasulnya, yang tak boleh dicerobohi atau dikerjakannya sebagaimana diterangkan Nabi dalam hadisnya itu. Allah Ta'ala telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya. Itulah hadis tadi, hadis belakang tu. Okey. Inna Allah Ta'ala farada faraid fala tutayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya. Wa harrama asya dalam matan hadis tu ada 30 tu, wa harrama asya fala tantakihuha. Wa harrama asya fala tantakihuha. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu, janganlah kamu mencerobohinya. Menceroboh ni jangan melanggar lah benda dia haramkan. Dalam Quran dan hadis banyak diterangkan perkara-perkara yang diharamkan
diharamkan mengerjakannya dan juga diharam mengambilkannya, atau haram menggunakan. Haram guna, haram pakai, haram kerja, haram ambil. Ini semua haram-haram dah. Mana benda tegah jangan buat. Antaranya ialah sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minka wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maksudnya, qul, kata olehmu ya Muhammad, innama, hanya senyum atau sesungguhnya, harrama rabbiyal fawahisha, Allah Ta'ala telah mengharamkan, Tuhanku telah mengharamkan fawahish, segala benda yang merosakkan. Fawahish benda rosak lah, benda tak elok lah. Ma zahara minha wa ma batan, sama ada benda tu zahir atau batin. Wal isma, dan benda yang boleh membawa pada dosa. Wal baghya, dan benda yang melampaui batas. Bighairil haqqi, dengan tak berhak. Jadi Allah Ta'ala semua dah haramkan. Antaranya benda-benda fahisyah ni benda keji lah. Benda keji. Mana benda keji? Arak. Apa lagi benda keji? Arak. Lepas tu dadah, ganja, heroin, apa-apalah benda-benda yang memabuk-mabukkan kan. Benda-benda keji. Rokok pun sebagai ulama kata haram. Vape pun haram kan. Vape pun haram. Walaupun dalam Quran tak ada pun sebut tentang vape. Ada yang wajib petikan kata, dalam Quran tak ada pun cakap rokok haram. Dalam Quran dia tak sebut. Tuan-tuan tengok dalam Quran tu ada tak ayat? Kan? Inna Allah Ta'ala harrama rokok. Ada tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan rokok. Ataupun Inna Allah Ta'ala harrama vape. Allah Ta'ala telah mengharamkan vape. Ada tak sebut dalam Quran? Tak ada. Allah Ta'ala mengharamkan dadah. Ada tak sebut? Wa'ad dadah adalah Wa'ad dadah. Surah apa tu tak ada sebut Wa'ad dadah. Dia tak ada sebut benda tu. Benda Allah Ta'ala tersebut tak sebut bukan makna benda tu tak haram. Kadang Allah Ta'ala dia tak sebut secara satu persatu, dia tak sebut. Tapi Allah Ta'ala menggunakan istilah lain. Contohnya fawahish. Innama harama rabbiyal fawahish. Apa tak? Allah Ta'ala telah mengharamkan perkara-perkara fawahish, perkara buruk, perkara keji. Sat rokok keji tak? Keji kan? Kita tengok kalau rokok tu bukan orang sini lah, orang England. Bau kan, bila kita sat rokok kan bau kan. Lepas tu dari segi kesihatan pun KKM pun tak bagi kan. Tak bagi kan kesihatan. Duit pun jadi juga. Kan? Memanglah dari segi secara terang dan jelas, dia perkataan tu dia tak sebut pun dalam Quran. Benda tu dia tak sebut. Sebab kalau nak sebut benda tu kan banyak, nak sebut satu-satu. Dadah, heroin, morfin, gam, candu. Kau nak sebut satu-satu tu banyak tu. Nak sebut satu tu banyak tu. Benda-benda haram ni, rokok, vape, tuak, apa benda lah. Benda-benda mabuk-mabuk kan ni banyak kan, Rahman? Benda mabuk kan banyak kan. Ekstasi lah, benda lah, pil kuda lah, pil tu lah, pil ni lah. Macam-macam pil kan nak sebut tu banyak tu. Jadi Allah Ta'ala tak sebut benda tu. Tapi Quran gunakan sesuatu istilah yang mana benda tu
tak boleh kita ambil. Mana benda kotor, benda keji, benda jijik, kan, benda memabukkan. Memabukkan ada sebut dalam Quran. Air ketum dah sebut tak Quran? Tak ada kan? Air ketum. Nampak. Mana dia itulah tadi ni maqasid syariah tadi. Nak supaya nak jaga akal kita. Nampak. Nak jaga akal kita. Nampak. Sebab akal kita ni mesti kena waras. Kalau akal tak waras, ya susah tu. Bila akal tak waras, banyak benda boleh berlaku. Orang tak waras membunuh pun boleh. Orang tak waras kan, membunuh boleh. Dia dapat, orang kata contohnya ada dengar suara membisik-bisikkan sesuatu pada dia kan. Dia jadi tak waras aja. Dia dulu kes yang Bukit Rokan kan, Hulu Rokan kan. Tu Hulu Rokan tu yang dibunuh ayah Ngomah kepala tu dibawa sampai ke Shah Alam. Ingat gitu kan. Mana dia dapat sesuatu wahyu, tak mana wahyu, ilham bisikan tu, menyuruh dia buat benda macam tu lah. Dia tak waras macam tu kan. Tak waras, apa je dia boleh buat. Kalau orang tak waras, sebabnya akal ni kena dijaga, dipelihara akal kita. Akal ialah anugerah Allah Ta'ala yang bernilai pada kita. Jadi akal tu kena digunakan untuk benda baik. Bila buat benda tak baik, akal juga ada juga orang kata bakal tak bakal, tapi mencuri, menggunakan akal mencuri. Ada juga scammer kan. Orang sekarang kan sibuk scammer ni. Orang banyak duit ni bahaya jaga, dia tahu dia. Yang pelik tu dia tahu tu. Dia tahu macam-macam lah dia punya kata cara-cara dia, kaedah dia. Akal dia panjang tapi akal panjang menipu. Itu pandai dia berlakon tu. Dia kata ni daripada mahkamah, cik ada saman yang belum dibayar, macam-macam lah tu. Lepas tu disambung dengan polis lah. Bagi yang kata yang tak faham dia punya cara-cara orang scammer ni, budak terpengaruh lah. Apa istilah tu? Modus operandi ya. Operandi. Cara dia tu, kaedah tu. Kalau kita mana benda dalam bab ni pun kita kena tahu juga. Scammer ni. Kalau kita tak tahu, kita akan mudah tipu. Lepas tu pula dia ugut macam-macam lah. Kita pun ikut dia. Kan? Transfer duit sekarang main klik-klik je kan. Terus transfer kat dia pula. Kan? 100,000 transfer. Macam-macam cara tu kan. Berhati-hatilah zaman sekarang ni. Baik, kemudian wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan dia haramkan kamu menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan, dan dia haramkan kamu berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu tahu. Belakang. Selain itu, ayat ini ada lagi ayat-ayat yang menegaskan pengharaman Allah Ta'ala secara tegas dan terang. Manakala dalam hadis ada pula pengharaman yang terangkan Rasulullah SAW. Antaranya, ini ayat yang jelas sebut ni satu-satu. Innallaha harama bai'al khamri wal maitah wal khinzi wal asnam. Sesungguhnya Allah haramkan penjualan arak, penjualan arak, lepas itu bangkai, kan, babi dan berhala. Ini memang disebut satu-satu. Kemudian innallaha ta'ala idza harama asya harama samanu. Apabila Allah Ta'ala mengharam satu benda, maka Allah Ta'ala mengharamkan juga harga dia. Sama ni harga ataupun keuntungan lah. Keuntungan daripada perniagaan satu benda yang diharamkan. Maknanya kalau perniagaan pun haram dilakukan, maknanya duit hasil dia pun haram juga lah. Sama juga arak kan. Arak bila sebut haram arak, maknanya yang minum arak pun haram, menjual pun haram. Kan kita sebut Allah Ta'ala melaknat
orang yang minum arak, orang yang jual arak, orang yang ekspor arak, orang yang proses arak, orang yang itu macam. Asalnya itu pengharaman tu orang minum je, tapi dia berkait-kait lah. Mana orang jual pun termasuk juga, makan gaji pun juga kan. Kan kerja syarikat arak kan. Kullu muskirin haram, tiap-tiap membukan haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan keharaman kamu haram atasmu. Okey, alas keempat. Perkara yang didiamkan hukumnya ataupun mas Quran yang dilarang menyelidikinya atau mencari puncanya. Kerana yang didiamkan itu adalah suatu rahmat ataupun kemudahan, bukan kerana disengaja tidak diterangkan hukumnya. Inilah dikatakan Rasulullah SAW bahawa ya Allah diamkan akan segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana dia lupa. Maka janganlah kamu menyelidikinya. Janganlah sebut. Jadi kalau Allah Ta'ala diam dalam benda itu, janganlah kita selidiklah. Apalagi kalau benda itu memang Allah Ta'ala dah tetapkan jumlah. Contohnya sembahyang fardu tu, sembahyang fardu 5 kali. Zuhur 4 rakaat. Ada tak zuhur 5 rakaat? Tak ada kan? Zuhur mesti 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3, Isyak 4, subuh 2. Ada subuh 4 tak? Tak ada kan? Jadi Allah Ta'ala dah tetapkan benda tu. Dah tetapkan, janganlah kita tambah pula. Bila tambahkan, takut akan datang jadi borek lah. Waktu kita muda, kita boleh buat. Dah tua semua, takut tak boleh buat. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita malam ini, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Ada pertanyaan? Masa tu tak ada? Tak ada? Yang hari ni kita buat bila? Lepas Syak? Lepas Syak lah Lepas Syak. Kita buat rekat je lah, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana katanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa sama wa ala arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum.